Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ahli-ahli grup Waalaikumsalam. uh, Dadah Zo. Okey, hari ni kita Waalaikumsalam. nak bincangkan pasal objektif kita, objektif company kita berdasarkan SMART ni, iaitu specific, measurable, achievable, realistic and time frame. Okey, yang pertama, objektif yang pertama ialah dalam masa 1 tahun ni, company kita akan menjadi sebuah company dadah yang terkenal di area Melaka ni. Okey. Yang kedua, ialah company kita boleh menerima tempahan yang banyak sebagai contoh kenduri kahwin, majlis keramaian dan sebagainya. Maksudnya objektif ni kita kena menghasilkan dadah dalam kuantiti yang banyak, mungkin dalam 100 bekas atau hingga ke 500 bekas. Okey. Yang kedua, objektif kita mungkin saya boleh tambah sini dalam masa 3 tahun 3 tahun ataupun 2 tahun, company kita ni boleh menambah franchise di seluruh negeri Melaka, yang mana yang menjual dadah di sekitar bandar-bandar Melaka lah. Okey, dan yang keempat, objektif yang keempat adalah dadah dalam masa 3 tahun ni, company kita ni boleh menghasilkan jenama tepung dadah tu sendiri. Sebelum ni kita ambil daripada supplier. Tepung dadah daripada supplier, kita ambil, lepas tu kita hasilkan dadah. Tapi dalam masa 3 tahun kita akan menghasilkan jenama tepung kita sendiri dan membekal tepung tersebut dan menjual di seluruh Malaysia melalui platform Shopee ataupun kita menghantar ke kedai-kedai runcit. Itu dalam masa 3 tahun lah objektif kita supaya berdasarkan SMART ni. Apa pandangan Syamel? Mungkin Syamel boleh menterangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan spesifik, apa yang dimaksudkan dengan SMART tu sendiri. Boleh Cik Syamel? Ke mana? Okey, boleh. Okey. Sekarang macam saya pergi dah tu. Sekarang macam saya faham, okey. Kita guna SMART analysis ni yang memasukkan sekali target sale kita, target keuntungan kita, lepas tu kawasan operasi kita. Jadi mula-mula sekali saya akan bercakap tentang masuk SMART tu. SMART, S tu untuk specific, M tu untuk measurable, A tu untuk achievable, R tu untuk realistic dan T tu untuk time frame. Okey, saya nak terangkan sedikit yang saya faham daripada SMART ni. Okey, untuk elaboration saya, untuk penjelasan saya, spesifik mula sekali, kami grup Dadah Zul akan berusaha untuk menyediakan dadah yang berkualiti dengan harga yang berpatutan. Okey, lepas tu untuk measurable, kami akan menjual dadah dengan harga yang berbaloi di samping menyediakan harga promosi untuk menarik minat pelanggan. Okey, macam kita tahu sebagai dalam industri ni, pelanggan ni akan memandang harga yang murah dahulu untuk membeli sesuatu barang. Jadi dengan adanya harga promosi Dadah Zul ni, mungkin akan menarik lagi minat pelanggan sekeliling kami untuk lebih terbuka untuk membeli Dadah Zul dengan kuantiti yang lebih banyak. Okey, macam untuk A, achievable, dapat mencapai target yang ditetapkan. Bagi contoh, dalam tugasan kita dalam grup ni, kita perlu mendapatkan sekurang-kurangnya RM61 sale seorang dalam masa 6 hingga 7 minggu. Jadi macam kejayaan kita sebelum ni, kita dapat mencapai target yang telah ditetapkan, iaitu RM61 tu untuk setiap seorang. Jadi menunjukkan kita dapat
menarik minat pelanggan untuk membeli dadah kita dan juga menjaga cakap boleh menebusi pasaran-pasaran luar untuk dan juga dapat mengenali lebih ramai orang untuk lebih tahu pasal dadah kewujudan dadah Zul ni. Okey, untuk pula realistik, kami akan berusaha untuk menjadi pembekal dadah yang bagus di kawasan sekitar air keruh Taman Tasik Utama ni, iaitu kawasan operasi kami untuk pembuatan dadah Zul ni. Lepas tu, dan kalau ada masa yang lebih banyak dan lebih banyak permintaan pelanggan, kami mungkin boleh dapat meluaskan lagi pasaran kami di seluruh negeri Melaka dan mungkin negeri-negeri lain dalam masa akan datang. Okay, dan untuk time frame pula, kami merancang dalam masa 1 hingga 3 tahun kami dapat menjadi pembuat dan pembekal dadah yang dikenali ramai dan seterusnya dapat meluaskan lagi empire dadah Zul ni supaya kita dapat menaikkan boleh pasaran dadah Zul kita ni dan juga meningkatkan jualan kita dan juga keuntungan kita dapat mengukuhkan lagi nama grup dadah Zul ni. Okay, rasa setakat itu yang saya boleh sampaikan. Saya akan bagi peluang untuk Rizwan untuk menerangkan pasal SWOT. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang SWOT ataupun dan dalam bahasa Melayu adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam perniagaan. Untuk kekuatan, poin pertama saya nak berikan adalah kami dari Dadah Zul menawarkan berbagai jenis dadah berperisa seperti coklat, catur, bandar, beri, macam-macam lagi. Oleh yang demikian, pelanggan dapat merasakan pelbagai dadah dia ada dan baru. Kedua adalah kami menawarkan harga dengan harga yang kompetitif. Poin nombor 3 adalah harga yang ditawarkan adalah murah sedikit berbanding pesaing yang ada di kawasan sekitar. Apa yang saya lihat daripada kawasan sekitar sekarang, dadah dijual dengan harga RM2 untuk satu bekas. Untuk dadah Zul, kami menjual satu unit ataupun satu bekas dengan harga RM1.50. Poin nombor 4 adalah pentadbiran organisasi dalam dadah itu adalah mungkin yang terkukuh dalam syarikat yang baru naik. Ini kerana setiap pekerja diberi tugas untuk menjalankan tanggungjawab dan peranan masing-masing dalam melicinkan aktiviti perniagaan. Poin nombor 5 adalah lokasi perniagaan adalah strategi. Meskipun kami tidak mempunyai premis untuk membuat dadah, tapi kawasan yang kami duduk sekarang dan kami run bisnes kami adalah di kawasan yang strategik sebab kami dikelilingi di kawasan sekolah, pejabat kerajaan dan kawasan perumahan. Untuk kekuatan kelemahan pula ataupun weakness, kami tidak mempunyai pelanggan yang tetap kerana pelanggan bersilih berganti. Kedua adalah kelemahan yang kami dapat kesan adalah kita tidak mempunyai pasaran yang luas dalam perniagaan dadah sekarang.
Poin nombor 3 adalah status syarikat kami yang baru menampak, yang menyebabkan orang tidak mengenali. Ini membuat hasil syarikat agak lemah untuk masa sekarang. Keempat adalah kami kekurangan fasiliti kerana kami tidak mempunyai mesin-mesin yang canggih yang boleh membuat dadah. Yang terakhir untuk kelemahan ataupun weakness adalah pekerja yang ada sekarang tidak mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam membuat dadah dengan keadaan yang cepat. Ini menyebabkan volume ataupun kuantiti dadah yang dikeluarkan adalah terhad dan tidak terlalu banyak. Untuk peluang pula ataupun opportunity, perniagaan dadah ini jika akan dapat dikomersialkan dalam jangka masa 2 atau 3 tahun daripada sekarang. Ini kerana makanan seperti dadah ataupun dessert ini mempunyai permintaan yang ramai, tidak kira apa golongan umur sekalipun. Untuk poin peluang yang seterusnya adalah kami menggunakan perniagaan 100% untuk membolehkan pelanggan kami dapat membuat tahan secara online daripada poster yang kami telah letakkan di Instagram kami dan menaikkan di bawah ataupun terus direct message ataupun DM di Instagram kami. Peluang yang terakhir adalah produk ditawarkan akan diperbanyakkan kerana ada musim yang tertentu, kemungkinan kuantiti sehingga untuk ancaman pula telah mengesan beberapa ancaman yang boleh menjadi pesaing lah untuk kami. Antaranya adalah persaingan daripada produk yang sama dalam industri makanan yang kami sedang run ni, iaitu dadah. Yang kedua adalah ekonomi yang gawat. Ekonomi yang gawat ni menyebabkan permintaan dadah sekarang agak slow sedikit, tidak seperti yang sebelum-sebelum ini. Yang ketiga adalah kenaikan harga barang atau produk menyebabkan daya membeli masyarakat menjadi berkurang. Keempat adalah teknologi yang kami gunakan untuk membuat dadah ini sangat tradisional. Tidak sama seperti yang mungkin orang-orang yang besar boleh mencantas perniagaan kami. Ini kerana peniaga masih menggunakan mesin teknologi, masih menggunakan teknologi lama untuk menghasilkan produk ataupun menghasilkan dadah itu. Ancaman yang lain adalah kekurangan bahan berkualiti ataupun kekurangan bahan itu sendiri seperti tepung dadah itu. Dan terakhir adalah bahan yang rendah mutunya akan menyebabkan kerosakan pada produk dadah yang dihasilkan. Mungkin itu saja daripada saya untuk penerangan SWOT. Saya serah kepada Zul untuk menyimpulkan apa yang kita bentang hari ini.
Okey, terima kasih Encik Rizwan. Okey. Okey, berdasarkan benda yang Encik Rizwan tadi, kita ada apa? Seimbang lah antara kekuatan kita dengan kelemahan kita. Ya, kekuatan kita adalah kita menghasilkan uh, dadah yang pelbagai perisa dengan harga yang murah. Iaitu RM1.5 berbanding pesaing-pesaing lain yang kebanyakannya menjual RM2. Tapi kelemahan kita pula, kita tidak mempunyai seperti yang Rizwan bagi tahu tadi, kita tidak mempunyai fasiliti yang mencukupi. Maksudnya kita memang menghasilkan dadah sendiri dan dadah yang banyak tu tidak muat untuk diletakkan dalam peti sejuk. Yang mana kita terpaksa menjualnya dengan segera supaya tidak berlakunya basi lah. Okay. Seperti yang peluang dan ancaman yang Encik Rizwan cakap tadi, peluang yang uh, kita ada adalah kita dadah bahan produk yang kita jual ni memang sesuai untuk semua golongan. Tua, muda, kecil, kanak-kanak boleh belaka. Dan ancaman dia macam tu lah, ekonomi lah. Kadang-kadang harga tepung naik, harga bekas naik menyebabkan kita mendapat keuntungan yang amat sedikit. Itulah ancaman antara apa yang saya boleh simpulkan daripada Encik Rizwan tadi. So, untuk plan strategi kita untuk meningkatkan sale, kita pula strategi lama kita iaitu promote melalui social media dan untuk menaikkan kita punya sale, kita mempromote dadah kita melalui uh, kalangan kawan-kawan kita. Kita mensyukan kita bila kita post story kat Instagram tu, kita tag member-member kita supaya member-member kita boleh repost balik story yang kita buat. So, strategi apa lagi mungkin Syamel dan Rizwan boleh menambah untuk kita tambah lagi strategi kita untuk menaikkan sale. Mungkin Syamel boleh buat dulu. Bagi pendapat saya, kita hidup ni dalam zaman teknologi yang makin canggih. Jadi mungkin kita akan meluaskan lagi media sosial kita. Seperti sebelum ini kita biasanya promote lebih banyak kepada di media sosial Instagram. Jadi mungkin lepas ni kita akan promote kepada di media sosial yang lain untuk meluaskan lagi pengaruh kita. Seperti kita promote di media sosial WhatsApp, boleh Facebook untuk lagi banyak lapisan masyarakat tahu pasal dadah kita ni. Saya rasa itu mungkin sedikit perlahan-lahan dapat menaikkan sale kita supaya orang lebih kenal dadah zone. Okey. Bagi saya pula, saya mementingkan tentang kemudahan kepada pekerja. Apabila kita menerima tempahan yang banyak, kita perlukan tenaga yang banyak untuk menghasilkan sesuatu produk. Oleh itu saya cadangkan penambahan baik terhadap teknologi yang baru ke dalam syarikat Dadah Zoo. Antaranya mesin bancuhan ataupun mesin-mesin yang memudahkan kerja. Selain itu saya tambahkan lagi untuk premis fizikal. Saya berharap, saya bukan berharaplah, saya mencadangkan bahawa kita perlunya ada premis fizikal supaya kita dapat menjaga kualiti dadah kita, dan menyebabkan ramai yang kenal dadah kita. Bila kita ada premis fizikal, orang boleh datang untuk melihat apa yang ada di dalam premis itu. Mungkin itu saja dari saya kot. Terima kasih. Plan Rizwan tu mungkin dalam masa
3 tahun akan datang kita boleh menambahkan teknologi-teknologi seperti yang disebutkan Encik Rizwan tu lah. Okay, sebab benda tu antara objektif kita untuk menghasilkan jenama tepung radih sendiri. Betul tak Encik Rizwan? Betul. Okay lah. Okay. Sekian, saya rasa itu saja kot untuk meeting kita pada hari ini. Ya betul. Saya pun rasa masa mencemuri kita. Okay, masa dah mungkin sudah habis masa ni. Semua nak makan tengah hari. Okay, saya tutup meeting kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Encik Syamil dengan Terima kasih. Rizwan. Sama-sama. Sama-sama.